Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi tuan-tuan. Alhamdulillah. Hari ini hari Sabtu. Saya masuk untuk lay kabel. Jadi sebelum saya bercakap panjang lebar, saya ucapkan selamat tahun baru kepada semualah yang mengenali saya ataupun anda yang follow YouTube saya, yang dah lama follow ataupun yang baru follow. Jadi saya ucapkan selamat tahun baru. Semoga kehidupan pada tahun ni diberkahi ataupun diberkati. Tak kira saya, tuan-tuan yang menonton, yang selalu support saya, yang selalu beri nasihat, yang selalu tunjuk ajar. Jadi semoga tahun ni lebih baik daripada tahun lepas, dan semoga tahun ni ada perubahan dalam kehidupan kita, terutamanya dari segi amal ibadah. Itulah. Kalau tahun lepas solat tak pernah cukup, jadi tahun ni cukuplah tuan-tuan. Yang mana kalau tahun lepas jarang-jarang pergi solat berjemaah, jadi tahun ni cubalah cubalah cukupkan 5 waktu untuk solat jemaah. Dan kalau tahun lepas jarang-jarang baca Quran, jadi tahun ni biarlah hari-hari tu baca Quran. Sikit tak ada masalah, yang penting baca. Jadi untuk tahun ni Alhamdulillah dah masuk tahun baru. Saya buat projek ni daripada penghujung tahun. Saya start awal bulan 12 untuk projek ni, projek wiring untuk rumah 1800 kaki, rumah baru tuan-tuan. Jadi hari ni saya akan lay kabel untuk soket plug. Okey, kabel ni ada dua tuan-tuan. Yang pertama Million. Million ni semua orang kenal. Okey, Million ni bagi saya okey lah, terbaik. Setakat ni Million Eco kabel dia setanding lah. Dia ada sirim. Okey, ni sirim. Bagi fokus je. Okey, ni ST. Okey, ni susah tuan-tuan. Sebelum ni dia lah paling banyak, paling tak laku stok. Jadi sekarang ni dia lah paling susah stok. Saya tak tahulah supplier macam mana dengan kedai ni. Mungkin dah ramai orang minta, jadi dia nak habiskan kabel dia yang lain. Jadi nak tak nak, saya terpaksa ambil Bluetech. Okey, Bluetech ni saya jarang pakai. Tapi kenapa saya berani ambil? Yang pertama, dia ada ST dah. Dia dah ada ST. Yang ni dia ada sirim. Sirim ST. Sirim berdaftar. Bagi fokus nombor dia tu. Nombor kecil. Sirim berdaftar, lepas tu ada Suruhanjaya Tenaga. Okay, ni Bluetech. Bluetech ni saya jarang pakai lah. Kalau untuk untuk projek-projek saya biasanya Eco Million. Tapi yang ni Bluetech sebab terbaru dia dah apa benda ni, dia dah submit dengan ST lah, kelulusan ST. Jadi dia boleh diguna pakai untuk pendawaian dalam rumah. Itulah, saya dah berapa minggu dah, 2 minggu dah sebelum saya masuk ke projek ni, tak ada tuan-tuan. Kedai pun dah minta dengan supplier tak boleh hantar. Bukan benda tak ada, tapi mungkin dia nak sorok pun, nak habiskan kabel-kabel dia yang tak laku. Faham saya pun. Okey, yang ni kabel Sakmin. Sini, Zo. Okey, ni kabel Sakmin tuan-tuan. Kabel Sakmin mega kabel. Untuk neutral saya bagi mega kabel sebab mega kabel ni lama dah stok dia. Jadi saya bagilah mega kabel. Nampak sini tu? Nampak tak mega kabel? Tulisan dia tu nampak? Mega kabel 1 core kali 16 mm. Okay, nampak? Okey, sama juga red yellow blue, tunjuk sini. Okey, yang ni red yellow blue, yang ni sirim Bluetech sama je 16. Okey, ni 16 mm. Sirim. Itu penting. Untuk 3 phase, okay, untuk 3 phase red, yellow, blue, neutral. Minima size kabel daripada meter ke dB 16 mm tuan-tuan. Dia tak sama dengan single phase. Dia tak akan sama dengan single phase. Single phase kita boleh letakkan lagi minima 10 mm. Untuk bumi bolehlah kita pakai untuk 10 mm. Dia sepatutnya minima dia size untuk pembumian bagi 3 phase 16 mm. Tapi dia ada minima dia. Tapi untuk 3 phase, kabel api ataupun kabel hidup dan neutral 16 mm. Tuan-tuan tak boleh nak pakai 10.
Kalau ada yang pakai 10 tu, setakat yang pakai 30-40 tahun tu okey, pakai je lah. Yang ni semua 16. Okay, kuning, yellow, okay, blue. Blue pun 16 mm. Okay, 16 mm. Red. Lepas tu yellow. Blue. Aduh, tahun baru dah nanai. Okay, ni 16 mm. Bagi jelas tu, nampak Fokus lah. Tekan fokus tu. Okay. Okay, yang ni semua kabel 2.5 saya pakai. Hari ni saya datang beli kabel untuk soket plug. Soket plug untuk aircon. Aircon dalam bilik, kesemua sekali dalam bilik akan pakai 2.5. 2.5 aircon saya bagi mega kabel, tuan-tuan. Okay, ni mega kabel. Mega kabel dengan eco. Eco memang akan pakai untuk aircon. Okay, je? Okay, ni mega kabel, ada lebih dia. Saya bagilah, tak ada masalah. Sebab dia untuk aircon. Okay, ni aircon. 2.5 aircon. Mega kabel. Mana eco dia tadi? Eco tahu. Tak mana dah eco. Tak apa dah. Tapi yang tu melibatkan peralatan yang membawa beban yang tinggi. Saya akan pakai 2.5. Aircon dalam bilik. Sebab aircon dalam bilik ni dia pakai 1 ataupun 1.5 horsepower. Melainkan untuk family area sini. Sini dia akan pakai 2 horsepower. 2 horsepower saya kena pakai 4 mm minimal kabel, tuan-tuan. Dia tak boleh nak masuk 2.5 dah. Tak kira lah mega kabel ke, serim kabel ke, dia mesti kena pakai 4 mm untuk 2 horsepower ke atas. Dalam ST, dengan dalam buku ST, boleh. Dalam buku ST ni untuk 2 horsepower boleh lagi pakai 2.5. Cuma untuk saya lah. Dalam syarikat saya dah ada pengalaman 2.5 ni kabel kebanyakannya cair. Jadi saya pakailah untuk mega kabel, untuk 4 mm bagi 2.5. Untuk water heater, dia tak ada kompromi. Kalau water heater, dia mesti minimal kabel 4 mm. Dia tak boleh nak 2.5. Tak kira lah anda pakai mega kabel ke, tone kabel ke, AHF kabel ke, apa lagi. Tak kisahlah apa nama kabel yang kualiti pun. Bagi water heater, mesti 4 mm minimal dengan RCCB berkepekaan 10 MA. Dan mesti dia ada soket waterproof dalam bilik air tu. Kalau tak nak pakai soket waterproof, masuk direct. Itu je lah. Dia tak adalah nak pakai 2.5 ke, atas 4 turun ke, water heater 2.5, tak boleh. Okey, banyak tuan-tuan saya pakai kabel. Kabel ni banyak. Sebab itulah harga saya tinggi sedikit daripada mana-mana wireman. Sebab saya menggunakan kabel yang banyak. Yang pertama, saya tarik kabel. Setakat ni, Alhamdulillah, setakat ni, saya bukan jenis nak looping merata-riti, tak. Bila tuan-tuan minta saya buat cara tu, saya tengok cara tu salah. Secara automatik, tuan-tuan takkan terima dah saya untuk buat pendawaian. Sebab apa? Sebab saya akan bagi harga tu, pendawaian akan cara betul. Dunia hari ni, dia tak boleh nak main janji dapat projek. Janji boleh duit, lepas tu besok cari projek lain. Tak, saya bukan jenis macam tu, tuan-tuan. Yang mana pernah jadi customer saya, dia tahulah. Saya bukan jenis hari ni dapat duit, 2, 3, 4 hari projek tak siap, WhatsApp, telefon tak dapat-dapat. Saya bukan jenis macam tu. Sebab tu projek saya habis satu-satu projek, barulah saya akan extend ke projek lain ataupun cari ke projek lain. Tak dapat, tak dapatlah. Dapat, Alhamdulillah. Mudah, itu je lah. Saya mudah, customer, owner mudah. Macam hari ni, plaster dah siap untuk dalam. Okay, dalam semua sekali dah siap. Jadi saya datang lay kabel, siap semua sekali, barulah saya akan tarik yang luar. Tarik yang luar pula dah. Maksudnya tak ada tarik yang luar lah, tak ada dah. Barulah saya akan datang tarik kabel lampu. Kabel lampu saya akan tarik selepas siling. Sebab saya nak tanda point. Jadi untuk tuan-tuan di luar, wireman di luar, yang masih pakai kabel biasa tu,
Saya faham sebab itu permintaan daripada customer. Macam mana customer minta kabel yang biasa, dia nak harga murah. Jadi macam itulah. Saya tak salahkan mana-mana. Cuma bila buat pendawaian, buatlah yang terbaik. Tak kira lah mana-mana wireman ataupun customer ataupun owner, buat yang terbaik tuan-tuan. Rumah kita boleh habis sampai ratus ribu nak hias. Takkanlah untuk benda dalaman, benda yang melibatkan keselamatan, benda yang melibatkan apa ni? Yang melibatkan keselamatan lah, benda lama, benda nak pakai lama ni, takkanlah kita abaikan benda tu. Jadi tak boleh macam tu tuan-tuan. Terpulanglah. Cuma saya setakat ni Zahra Engineering, setakat ni saya buat insya-Allah cara yang betul. Saya tak nak susahkan diri saya untuk ke depan, saya tak nak kotorkan nama saya untuk ke depan, dan saya tak nak customer saya susah ke depan. Jadi tuan-tuan yang nak kualiti, bolehlah. Kualiti ni kena faham tuan-tuan, dia bukan pada kabel saja. Zo, ni spek high tu. Habis mah. Oh, salah. Dah 3M ni, patut cari tak jumpa. Jadi tuan-tuan kena faham, untuk pengguna kena faham. Dia tak semestinya anda pakai mega kabel nak kualiti. Mega kabel ni macam saya bagi tahu, dia material perhiasan ni. Kalau pakai mega kabel, pendawaian rumah anda bawa cacah merbah, janji nak menyala lampu, itu bukan kualiti. Kena faham, dia kualiti ni bukan setakat pada pakai mega kabel, pakai Schneider, pakai MK, pakai apa lagi. Itu hanya menggunakan peralatan yang kualiti. Kualiti maksud saya ni cara buat pendawaian tu macam mana. Itu sebenar kualiti. Dengan saya kualiti ni dia overall, semua sekali. Bila anda minta yang kualiti, dia ke semua sekali saya akan bagi kualiti. Dari segi kabel, switch, dari segi sistem pendawaian, itu kualiti dia. Macam mana kualiti saya buat? Itu saya punya dalam syarikat lah buat. Jadi untuk anda di luar, boleh fikir sendirilah. Macam pengguna pula, kena faham lah. Dia tak semestinya pada kabel. Itu satu. Lepas tu rumah anda, kalau lampu tu macam pesta lampu, memanglah kos dia akan mahal tuan-tuan. Anda nak bajet tapi dalam masa yang sama pesta rumah macam pesta lampu. Mahal lah orang kira poin benda tu. Nak pakai pula kualiti, lepas tu pesta lampu macam-macam. Untuk apa lampu? Saya nasihatkan untuk pengguna, kalau lampu tu tak diperlukan lah, tak penting, tak perlu pasang pun sebenar. Pasang yang penting-penting, lampu downlight, baik pasang emergency light, waktu tak ada arus elektrik, waktu TMB cut off dia punya supply, baik pasang emergency light. Dia pasang lampu tak apa-apa tu. Untuk apa sebenar? Tuan-tuan tak pasang pun sebenar. Tapi oleh kerana nak duit sendiri, duit poket sendiri, bila saya nasihat, itu jawapan dia. Tak apa duit poket sendiri. Bila saya bagi harga dah, mulalah harga Zahra Engineering mahal. Bila harga saya tuan-tuan dah tahu, tuan-tuan pergi cari wireman lain dia akan tanya harga saya berapa. Dia akan bawah lagi daripada harga saya sebab dia nak projek. Itu je lah. Sistem wiring yang kualiti bukan setakat pada kabel saya bagi. Tak. Yang saya tunjuk apa semua ni mega kabel, siring kabel, itu yang membuktikan saya buat pendawaian rumah anda mengikut spesifikasi yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga. Dalam buku pendawaian bagi rumah kediaman dia dah tunjuk. Mesti menggunakan peralatan sirim, kabel sirim. Mesti sirim lah. Sebab tu bila saya pergi buat inspection, walaupun switch tu dia pakai switch cap ayam, tapi dia ada sirim, saya tak boleh petikai. Sebab tu dah diluluskan. Jadi kena faham. Bukan petikai saya pakai mesin cap ayam harga mahal. Ada yang komen saya baru tahun lepas, ujung tahun lepas dia komen harga mahal pakai mesin cap ayam. Ada juga ujung tahun yang jenis bingai punya orang. Bingai lah. Tak perlu petikai pun, peralatan saya ni tak perlu petikai. Peralatan ni asbab untuk memudahkan saya sahaja. Dah benda tu murah tapi dia berfunction dah 4 tahun lah. Dah pakai lah. Takkan saya nak pergi beli yang mahal, buat apa yang mahal. Sebab benda tu boleh guna pakai lagi. Yang nak kualiti pada pendawaian kita buat. Kalau setakat anda pakai Milwaukee, pakai apa ni,
Hilti, pakai apa lagi? Pakai Hikoki, tapi wiring macam kaki, baik anda tak payah sama juga, baik dia pakai alat mahal, baik pakai alat murah. Murah mahal pada alat bukan menjamin peralatan tu kualiti. Yang menjaminkan peralatan tu wiring tu kualiti, kepala otak kita ni. Kepala otak dengan hati kita niat macam mana. Itulah bebel panjang. Jadi hari ni saya akan tarik semua kabel soket plug. Kalau sempat untuk aircon, aircon lah. Cik. Jadi yang lain settle selepas daripada tu. Jadi beres. Okay, Alhamdulillah tuan-tuan, hari ni lah. Saya dah settle untuk lay kabel. Okay, tapi taklah settle semua sekali. Cuma ada satu tempat tak settle. Hanya beberapa tempat. Ruang tamu. Okay, ruang tamu tak settle lagi. Lepas tu master bedroom. Lepas tu bilik nombor 2. Yang lain semua saya dah lay kabel. Mengikut kod dia lah. Saya jenis suka pakai kod warna ni. Okay, yang anda tengok inilah. Okay, ni untuk red, yellow, blue, soket plug semua sekali. Okay, red, yellow, blue untuk soket plug. Yang ni untuk ke meter. Okay, meter, yang ni ading. Yang ni untuk papan meter. Bumi dia. Jadi kabel 16mm minima untuk soket plug. Dapur saya buat cara betul sebab tu permintaan owner buat cara betul. Sebelum ni pun kalau owner tak minta memang saya buat betul. Okey, sini. Ish. Okey, area dapur blue, yellow, red, blue. Yang ni red. Okey, yang ni akan looping dengan sini. Okey, kabel saya tak masukkan lagi. Cuma setakat ni dulu. Okey, yang ni, yang dah tengok kosong. Akan loop dengan yang ni. Yellow. Ini mesin basuh. Dan yang ni, untuk enjin air, water pump, bawah. Dia akan loop dengan peti ais, freezer kecil tu. Untuk dapur, settle dah. Lepas tu untuk family area, soket plug 4 dah settle. 1 red, 1 yellow. Apa tu? Okey, yang ni blue. Okey, ni blue. Dia akan loop dengan yang ni. Okey, yang ni hanya standby sahaja. Standby seandainya ada buat makan family. Jadi inilah pot dia. Lepas tu ni untuk bilik. Untuk bilik ni, yang ni dia akan loop dengan yang ni. 3 soket plug tuan-tuan. Jadi 3 soket plug ni dah sebab owner yang minta sini. Yang akan pakai sini je sebenar. Cuma situ dah ada dah memang apa orang panggil standby soket. Jadi saya buatlah 3 satu circuit. Sebab dia bukan dapur. Kalau dapur memang saya tak akan looping. Mana lagi? So. Okay, last sekali. Untuk ruang tamu. Okay, ruang tamu cukuplah settle untuk ni. Soket plug. Jadi yang ni tak ada looping mana-mana. Yang ni looping ke sebelah. Yang ni looping ke sebelah. Tak ada 2 soket plug je saya buat. Cuma bilik. Jadi saya pun nak balik ya tuan-tuan. Tak larat. Dia datang demam ni. Macam ni lah. Nampak macam mana. Jadi insyaAllah besok. Seandainya sihat. Rasa boleh buat kerja. InsyaAllah saya masuk. Dan kalau tak boleh buat pun. Tengoklah macam mana. Sebab saya ada manpower, mungkin manpower akan buat lah.
Dia macam ni dah tuan-tuan wiring. uh, buat cara betul lah. Saya nasihat macam tu lah. Kita dah masuk tahun baru, buat cara betul. Customer, pengguna dia tak tahu apa-apa pun. Tak kira lah customer pengguna tu dia kontraktor ke, kontraktor kelas A ke, dia apa ni engineer elektrik ke, dia memang tak tahu. Dia sekadar tahu melalui buku ke. Yang untuk nak buat pada tanah, pada tapak projek ni dia tak tahu pun sebenarnya. Kalau bagi dia buat huru-hara jadi kejap lagi. Jadi minta maaf lah yang ada engineer ijazah elektrik tu. Saya bukan condemn anda. Cuma kalau dia datang buat kerja PW kat sini pada tapak projek, lay kabel, apa ni, hacking, fitting, dia tahulah macam mana sebenar. Kalau kita tak duduk pada satu tempat, kita tak akan tahu. Walaupun kita belajar ilmu tu sekali mana pun tuan-tuan. Macam tu lah, senang je lah. Sekadar belajar boleh, tapi tak semua orang boleh buat dengan secara praktikal. Sebab praktikal dia tak sama dah. Masuk set projek. Saya dulu belajar dekat BEL. BEL besar ni je. Boleh je looping sana, looping sini, buat 2 circuit, dua ni 1 circuit. Boleh je buat. Tapi bila masuk je tapak projek, set projek, dia tak sama dah. Jadi janganlah. Apa yang anda tengok pada YouTube saya ni, ada yang saya ubah. Ada yang betul, ada yang anda tengok kurang tepat, tapi anda tak duduk pada set projek. Saya yang duduk pada set projek, saya tahu macam mana nak olah benda ni. Sebab tu saya cakap siapa yang rasa nak datang inspect saya punya wiring, datanglah. Datang. Tapi dengan anda kena ada pengalaman lah. Pengalaman buat wiring, pengalaman duduk di atas, sama juga macam Bing ni. Bing tengok saya tak hack. Kenapa saya tak hack Bing dia? Sebab Bing dia dah ikut spek dah. Bila Bing ikut spek, saya tak perlu nak hack. Tak ada dah alasan nak jalan kabel apa tak. Saya kena fikir pula. Tapi bila yang Bing tak ikut spek, nak ketinggian rumah 10-11, dalam masa yang sama saya kena hack lah. Jalan pipe ni tuan-tuan, untuk pengguna lah. Saya nak tuju pada pengguna. Nak jalan pipe elektrik ni jalan pipe elektrik, dia tak sama nak jalankan pipe air. Pipe air ni tuan-tuan pusing lah macam mana pun. Air macam tu juga. Saya nak bend pipe tak boleh suka-suka hati sebab kabel. Nak tarik kabel, dia susah. Kalau jenis pipe air tu, pergilah nak lengkuk highway mana pun, air tetap akan pergi ikut dia. Yang penting jangan bocor, jangan masuk angin. Kabel tak boleh saya nak bend suka-suka hati, kena faham. Sebab tu kalau anda tengok cara saya bend, saya buat benda tu fleksibel. Fleksibel supaya kabel mudah masa nak tarik. Itu je lah tuan-tuan. Untuk pengguna lah kena faham. Macam anda yang demand, yang apa ni, contoh yang minta kos upah. Kos upah saya boleh buat je sebenar. Tapi adakah selesai tugas saya? Tak selesai juga. Nama je pada kos upah. Last sekali barang-barang saya juga pakai. Anda sebagai pengguna fikir kos upah tu hanya anda pergi beli kabel, beli pipe, beli aksesori. Dah cukup agak-agak. Tak cukup. Peralatan saya, aksesori saya, peralatan mesin-mesin yang saya nak pakai tu. Kalau rosak siapa nak bayar? Mentality tuan-tuan, ni dah tahun baru, mentality kena betul. Macam tukang rumah lah ni, tukang rumah. Tukang rumah dia datang, dia bawa senduk dia tu je lah. Dia bawa scraper dia, mana scraper dia ni? Tu dah buang lah tu satu. Tu dah buang lah. Dia datang bawa benda tu je. Lepas tu baldi, owner rumah kena beli. Baldi, paku, apa semua. Wa'imah lah. Kisah lah. Semua kena beli. Takkanlah untuk orang elektrik, tiba-tiba anda nak beli barang tu pipe tu. Habis tu barang-barang saya tu rosak apa, kena fikirlah. Kalau anda nak untung, saya nak untung juga. Kalau anda nak duduk sedap, saya nak duduk sedap juga. Sama je lah. Jangan anda fikir, okey beli barang, lepas tu boleh kos murah. Tak adalah nak kos murah. Kalau nak kos murah, terbang lah sana sini. Boleh saya buat. Itu pengalaman saya lah tuan-tuan, tak ada. Kalau anda nak yang terbaik, nak yang nampak kemas, nak yang nampak perfect, tak ada orang nak bagi murah. Pergilah cari mana-mana dalam YouTube ke, dalam TikTok ke, yang dia tunjuk kekemasan dia boleh bagi murah. Saya berani jamin tak ada yang nak murah pun.
Kos upah memang harga lain sebab barang-barang owner dah beli. Tapi anda kena fikir, adakah selesai? Selama saya ambil kos upah tak pernah selesai pun tuan-tuan. Bahkan saya yang rugi. Minta benda tu tak ada, kena pergi beli, masa dah terbuang, staf menunggu, buat kerja 3-4 jam, gaji sehari kena bayar. Itulah mentaliti. Orang Melayu kita kalau berniaga dengan orang Melayu ni masalahnya itulah. Dia cuma terjam macam tu. Lepas tu condemn orang, maki orang tu lah. Orang cerita benda betul, tak boleh terima. Macam tu lah tuan-tuan, kena faham. Saya buat sebab tu saya ambil, baik saya buat. Saya ambil kos tu termasuk dengan barang terus. Senang. Owner tak perlu nak fikir, saya tak cukup, saya beli barang. Ni kabel tak cukup. Kabel neutral, kabel bumi tak cukup, tuan-tuan. Kena tambah lagi 4 set. 4 golong. Neutral 2, bumi 2, 2.5. Dah kos dah situ. Banyak kabel. Apa yang saya buat mesti akan banyak kabel. Jadi dah tahun 2024 awal tahun ni banyak-banyak positif lah. Banyak-banyak positif lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak yang terbaik, insya-Allah bayaran dia pun dia mahal lah sikit. Kalau tuan-tuan rasa tak mampu, jangan minta yang terbaik. Senang. WhatsApp saya ramai. Daripada hujung tahun lepas sampai ke awal tahun ni. Minta kos upah. Boleh ya, tapi anda sediakanlah peralatan, mesin apa semua sekalian anda sedialah. Saya cuma datang bawa kereta, bawa staff. Tu je. Kalau anda setuju dah, saya boleh bagi harga tu murah. Masalah saya kena bawa juga peralatan saya. Lepas tu tanya mana benda ni, mana benda tu. Oh tak ada, tak beli lagi. Kena tunggu, kena pergi beli pula. Dah buang masa saya dengan staff. Nampak tak macam tu? Kalau anda boleh sedia peralatan, aksesori A to Z, dah okey, tak ada masalah. A to Z bukan kabel, pipe, penyambung apa, T-box, tak. Peralatan. Macam itulah tuan-tuan, saya merepek juga. Kalau anda rasa salah, anda rasa saya tak betul, terpulanglah. Tapi sebelum nak cakap saya tak betul, datanglah ke site projek ni. Datang buat sendiri macam mana rasa dia. Sama juga, apa yang anda tengok dalam YouTube, itu sekadar anda tengok. Yang ada pada site projek saya dengan staff. Saya yang nak kena handle ni macam mana. Anda tengok yang saya dah siap lah. Kenapa saya buat macam ni, tak semua saya cerita pun. Itulah tuan-tuan, saya pun dah tak larat lah. Jadi, saya undur diri dulu. Saya Zahran Jering. Selamat tahun baru. Selamat memulakan kehidupan yang baru. Yang mana baru kahwin, selamat menjalani kehidupan berkahwin, ada rumah tangga sendiri. Semoga cepat dapat anak. Itu je lah nasihat saya. Doa saya, cuma bila dah kahwin tu berubah-ubah lah. Semayang lah. Semayang 5 waktu janganlah tinggal. Ni kahwin, semayang tetap tak. Aduh, tak faham saya manusia ni. Itulah tuan-tuan, saya malah nak sambung dah. Saya nak pergi solat. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat tahun baru. Semoga anda dunia akhirat berjaya. Terima kasih yang mendoakan saya. Terima kasih juga yang selalu support saya. Terima kasih yang tegur pasal tangga jangan naik sampai ke atas. Macam itulah tuan-tuan manusia. Dia ada apa ni? Dia ada masa dia ni dia tak ingat bahaya. Jadi terima kasih tuan-tuan, terima kasih dunia akhirat. Doa saya semoga anda maju berjaya, bukan setakat dalam bidang yang anda ceburi, tapi yang lebih berjaya, yang lebih menjayakan anda, amal ibadat je lah. Itulah amal ibadat. Semoga amal ibadat tuan-tuan boleh membawa tuan-tuan ke arah kebaikan. Itulah. Jadi saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.